Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan ajar kamu subjek matematik tingkatan 1 bab 2 iaitu faktor dan gandaan. Hari ini kita akan belajar subtopik 2.1 faktor, faktor perdana dan juga faktor sepunya terbesar. Tapi untuk video kali ini kita akan belajar dahulu tentang faktor dan juga faktor perdana. Okey, standard pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Yang kedua adalah menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi sesuatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, kita tengok dahulu yang pertama, apakah faktor? Faktor itu apa? Okey, faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okey. Kita tengok contoh satu, tentukan sama ada 4 ialah faktor bagi 48. Adakah 4 ni faktor bagi 48? Jadi, macam mana kita nak dapatkan jawapan? Betul ke 4 ni adalah faktor bagi 48? Kita ambil 48 bahagi 4. Okey. 48 bahagi 4. Berapa? Ataupun kamu boleh kira dalam bentuk lazim. 48 bahagi 4 dapat 4 darab 1, 4. 4 dapat kosong. Okey. 4 darab 2, 8. Ditolak 8 tolak 8, kosong. Jadi jawapan dia adalah 12. Bermaksud 48 ni boleh bahagi dengan nombor 4 secara tepat dan tak ada baki, tak dapat baki. Jadi 4 ialah faktor bagi 48. Ya. 4 ialah faktor bagi 48. Okey, kita tengok pula soalan B. 8 ialah faktor bagi 18. Kita ambil 18 bahagi dengan 8. Tengok dapat berapa. Okey, 18 bahagi 8. 8 darab 1, 8 darab 2. Okey, 8 darab 2, 16. 18 tolak 16 baki 2. Kita akan dapat 2 baki 2. Jadi adakah 8 ni ialah faktor bagi 18? Bukan. Okey. 8 bukan faktor bagi 18. Okey, jadi saya harap kamu dah tahu apa itu faktor. Faktor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat dan tiada baki. Okey, contoh 2. Senaraikan semua faktor bagi 24. Okey, bagaimana kita nak senaraikan semua faktor? Faktor ni adalah maksudnya nombor berapa darab nombor berapa kita akan dapat 24. Tengok sini. 24 sama dengan, kita mulakan dengan nombor 1. 1 darab 24 kita akan dapat 24. Okey. Lepas tu, lepas 1 nombor 2. 2 darab berapa dapat 24? 2 darab 12. Okey, lagi 24 lagi. Lepas nombor 2 nombor 3. Okey, 3 darab berapa dapat 24? Kalau kamu tak tahu, tak hafal sifir, kamu boleh ambil 24 bahagi dengan 3. Tekan kalkulator 24 bahagi 3 dapat 8. Okey, nombor seterusnya 24 sama dengan lepas nombor 3 nombor 4. 4 darab berapa dapat 24? 4 darab 6. Pandai. Okey.
Lepas tu, lepas nombor 4, nombor 5. Ada tak? 5 darab berapa dapat 24? Tak ada. Kita akan dapat baki. Jadi 5 tu bukan faktor bagi 24. Okey. Soalnya 6. Kalau 6 dia dah berulang dah, sini dah ada 6. Jadi kita stop dekat situlah. Jadi untuk dapatkan 24, kita boleh ambil 1 darab 24, 2 darab 12, 3 darab 8 dan juga 4 darab 6. Okey. Jadi apa faktor bagi 12? Faktor bagi 12 adalah kita boleh ambil daripada nombor-nombor yang ada di sini. Ini semua adalah faktor bagi 24. Okey. Jadi tulis semula di sini. Jadi faktor bagi 24 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Okey, jadi kamu dah tahu bagaimana nak menyenaraikan semua faktor jika diberi sesuatu nombor kepada kamu. Okay, seterusnya, apakah faktor perdana? Tadi kamu dah tahu apa itu faktor. Sekarang kita upgrade sikit, kita nak tahu apa itu faktor perdana. Sebelum kamu nak mempelajari faktor perdana, kita mesti tahu dulu apa itu nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1. Okey, kamu dah belajar nombor perdana pada tahun 6. Ini adalah contoh nombor perdana dalam lingkungan 100 iaitu nombor 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 dan seterusnya. Okay, ataupun kamu tak tahu, tak boleh nak ingat apa itu nombor perdana. Kamu boleh hafal yang ni 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, pastikan kamu ingat yang itu. Ada 8 nombor, cuba ingat nombor perdana. Okey, kalau kamu diberi suatu nombor dan kamu tak tahu sama ada itu adalah nombor perdana ataupun bukan. Contoh, saya akan pilih nombor 6. Kamu nak tahu 6 tu nombor perdana ataupun tidak, kamu ambil nombor 6, lepas tu kamu buat 1 darab 6, dapat berapa? 6. Ada tak nombor lain yang kamu boleh darab untuk dapat 6? Okay, kita try 2. 2 boleh darab dengan 3, boleh dapat 6. Maka 6 bukanlah nombor perdana. Jadi kita nak pilih nombor perdana ni bagaimana? Contoh saya ambil nombor 5. Okay, kalau nombor 5 nak dapat 5 sama ada 1 darab 5 ataupun 5 darab 1. Dua cara ni saja untuk dapat nombor 5. Maka 5 ni adalah nombor perdana. Okey, setelah kamu dah tahu apa itu nombor perdana, kita nak fokuskan kepada faktor perdana. Contohnya di sini tadi cikgu dah ajar kamu bagaimana nak cari faktor bagi 24. Betul tak? Kita ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Okey, antara semua faktor ini ada dua nombor yang merupakan nombor perdana iaitu nombor 2 dan nombor 3. Maka 2 dan 3 ini disebut sebagai faktor perdana bagi 24. Jadi di sini saya nak bagi tahu kepada kamu faktor perdana, bagaimana suatu nombor tu dipanggil faktor perdana. Ada dua syarat. Yang pertama, nombor tu mestilah nombor perdana. Dan juga yang kedua, nombor itu mestilah faktor bagi nombor tersebut. Barulah dia boleh jadi faktor perdana. Okey. Suatu nombor itu boleh diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Okey, misalnya nombor 24 ini kita boleh tulis dalam bentuk pemfaktoran perdana iaitu kita ambil nombor perdana yang ada di sini iaitu 2 dan 3. Okey, kita akan buat kat sini pemfaktoran perdananya 24 sama dengan kita start dengan nombor 2. 2. Okey. Kita ada nombor 2 dengan 3 saja. Okey, 2 darab 2 dapat 4. Okey, 4 darab berapa lagi?
Kita buat lagi satu sekali. 4 darab 2 lah. 4 darab 2 dapat 8. Sekarang 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Okey. Kalau kita ambil 8 ni, kita darab 2 dapat berapa? 16. Tapi kalau kita darab dengan 3, kita akan dapat 24. Jadi inilah dipanggil penfaktoran perdana. Okey. Bagaimana kita nak dapat bentuk macam ni? Ada dua cara nak dapatkan penfaktoran perdana. Okey. Penfaktoran perdana satu nombor boleh dilakukan dengan pembahagian berulang dengan nombor perdana ataupun menggunakan kaedah pokok faktor. Okey, ada dua cara nak dapatkan penfaktoran perdana iaitu menggunakan kaedah pembahagian berulang dan juga kaedah pokok faktor. Okey, kita tengok contoh 3. Soalan, tentukan sama ada 2, 3 dan 5 ialah faktor perdana bagi 36 atau bukan. Okey. 2, 3 dan 5 ialah faktor perdana bagi 36 atau bukan. Kita tengok dekat sini dulu, kita ada nombor 2, 3 dan 5. Jadi kita nampak bagaimana kita nak selesaikan soalan ni. Okey, ambil nombor 36 bahagi 2. Dapat berapa? Ya, betul. Dapat 18. 36 bahagi 3. Dapat berapa? 36 bahagi 3. Dapat 12. Okey, betul. Kemudian kita ambil 36 bahagi 5. Dapat berapa? Tak ingat. Okey, kalau tak ingat macam tak duduk je kan 36 bahagi 5. Kamu guna dah macam ni 36 bahagi 5. 5 darab 7, 35 bagi 1. Jadi 36 bahagi 5 sama dengan 7 bagi 1. Bermaksud 36 bahagi 5, bermaksud 5 ini bukan faktor perdana. Okey, jadi dekat sini 2 dan 3 ni adalah faktor bagi 36. Tapi adakah 2 dan 3 ni adalah faktor perdana? Okey, daripada sini 2 dan 3 ini adalah nombor perdana. Maka 2 dan 3 ni adalah faktor perdana. Okey. 2, 3 dan 5 ialah nombor perdana. 2 dan 3 ialah faktor perdana bagi 36. Manakala 5 bukan faktor perdana bagi 36. Kenapa? Sebab tadi 36 bahagi 5 tak boleh dibahagi dengan tepat. Okey. Next, contoh 4. Senaraikan semua faktor perdana bagi 54. Tadi dekat contoh 3 kita belajar nak tentukan sama ada itu adalah faktor perdana ataupun bukan. Tapi dekat contoh 4 ni kita akan belajar macam mana nak cari faktor perdana bagi 54. Okey, caranya senang sahaja. Mula-mula kamu tuliskan nombor 54 kat sini. Okay, lepas tu kita bermula dengan nombor 1. 1 darab berapa dapat 54? 1 darab 54. Okey, kita teruskan dengan nombor seterusnya lepas 1, 2. 2 darab berapa dapat 54? Okey, kalau kamu tak tahu sifir ataupun kamu tak hafal, kamu boleh je guna kalkulator. Kamu ambil 54 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 27. Okey, nombor seterusnya 3. 3 darab 18. Seterusnya. Kita try 4. 4 boleh tak? 54 bahagi 4. Okey, tak dapat. Ada baki. Jadi 54 bahagi 5 pun tak boleh. 54 bahagi 6? Ya, boleh. 54 sama dengan 6 darab 9.
Okey, lepas tu 7. Ada tak 54 bahagi 7? Tekan kalkulator. 54 bahagi 7. Okey, tak boleh. 54 bahagi 8 pun tak boleh. 54 bahagi 9. Okey, boleh. 54 bagi 9 dapat 6. Dia akan berulang kan? Sama. Jadi kita tak perlu dah salin balik. Kita stop dekat sini saja. Sekarang ni kita senaraikan semua faktor dahulu. Faktor bagi 54. Okey. Senaraikan daripada nombor kecil kepada nombor besar. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. Okey, ini adalah faktor bagi 54. Okey, sekarang kita nak faktor perdana. Jadi, di sini antara semua faktor-faktor bagi 54 ni, yang manakah adalah nombor perdana? Okey. Nombor perdana dekat sini, okey, 1. 1 bukan nombor perdana. Jadi dekat sini yang ada hanyalah nombor 2 dan nombor 3. Yang lain itu bukan nombor perdana. Maka faktor perdana bagi 54 ialah 2 dan 3. Okey, macam tu saja kita nak cari faktor perdana bagi 54. Senang saja. Okey, sekarang kita tengok contoh 5. Contoh 5, ungkapkan 42 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, nombor 42 ni kita nak tulis dia dalam bentuk pemfaktoran perdana. Macam saya kata tadi ada dua kaedah. Satu adalah kaedah pembahagian berulang dan satu lagi adalah kaedah pokok faktor. Okey, saya akan terangkan menggunakan kaedah pembahagian berulang terlebih dahulu. Jadi untuk kaedah pembahagian berulang ni kamu kena ingat apakah nombor perdana. Okey, kamu boleh tulislah dekat atas ni nombor perdana. Yang kamu kena ingat, kamu boleh tulis 2, 3, 5, 7, 11. Okey, stop dekat situ je. 2, 3, 5, 7, 11. Ini adalah nombor perdana. Okey, kita akan ambil nombor 42 ni, kita nak bahagi dengan nombor perdana yang paling kecil kat sini iaitu 2. Okey, kita ambil 42. Buat garisan macam ni, lepas tu straight, bahagi dengan 2. 42 bahagi 2 dapat 21. Okey. Kemudian kita tambahkan garisan ke bawah. Okey, 21 bahagi 2. Boleh tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, kita pergi kepada nombor seterusnya iaitu nombor 3. 21 bahagi 3. Kita akan dapat 7. Okey. Kemudian tarik lagi ke bawah. 7. 7 boleh tak bahagi 3? Tak boleh. 7 boleh bahagi 5 tak? Tak boleh. Okey, kita ambil 7 bahagi dengan 7. Okey, 7 bahagi 7 dapat 1. Kamu kira sampai bawah ni dapat 1. Maka kita akan dapat pemfaktoran perdananya adalah maka 42 sama dengan 2 darab 3 darab 7. Okey, ini ialah pemfaktoran perdana dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okay, next saya akan tunjukkan cara nak mengungkapkan 42 dalam bentuk pemfaktoran perdana menggunakan kaedah yang kedua iaitu kaedah pokok faktor. Okay. Menggunakan kaedah pokok faktor, dia bentuk macam pokok, ada ranting-ranting macam tu. Okay. Nombor 42, kamu tulis dekat tengah-tengah buku kamu ataupun tengah kertas dan kamu buat dua garisan begini. Okey, 42, kamu ingat balik sifir 42 ada tak berapa darab berapa dapat 42. Okey, dalam otak saya ingat 6 darab 7. Okey, saya nak try 6 darab 7. Okey, kemudian 6.
Berapa darab berapa dapat 6? Okey, 3. 3 darab 2 dapat 6. Kalau 7 pula, ada tak? 7 cuma 1 darab tu 7. Kita tak perlu tulis yang tu. Jadi kita stop dekat nombor perdana. Yang bawah ni semua adalah nombor perdana. Okey, saya akan bulatkan 3, 2, 7. Jadi 42 sama dengan 3 darab 2 darab 7. Itulah pemfaktoran perdana bagi 42 menggunakan kaedah pokok faktor. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan contoh yang ke-6 menggunakan nombor yang lain pula iaitu nombor 96. Kita akan gunakan yang pertama sekali adalah kaedah pembahagian berulang. Okey, saya nak ambil nombor 96. Saya nak tulis kat sini nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11. Okey. Kita start dengan 2 dululah. 96 bahagi 2 dapat berapa? 96 bahagi 2 dapat 48. Okey. 48 bahagi 2 dapat 24. Okey. 24 bahagi 2 dapat 12. Selagi ini adalah nombor genap, kita boleh bahagi dengan nombor 2 tau. Okey, 12 bahagi 2 dapat 6. Okey, 6 masih nombor genap. Bahagi dengan 2 lagi. 6 bahagi 2, 3. Okey. 3 tak boleh dah nak bahagi dengan 2. Kita akan ambil 3 bahagi 3 dapat 1. Okey, sampai habis slide saya tulis ni. Jadi kita nak tulis bagaimana? Last kali kita tulis 96 sama dengan salin semula nombor yang ada di tepi ini. Jadi 96 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2. Kira cukup lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali 2. Sorry. 5 pula dah. Okey. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey. Kalau kamu nak pastikan jawapan kamu betul atau salah, gunakan kalkulator dan kira semula. Kamu ambil 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Dapat tak 96? Okey, dapat. Jadi, jawapan kamu betul lah. Okay, ini adalah menggunakan kaedah pembahagian berulang. Cikgu nak tunjuk pula kalau guna kaedah pokok faktor. Nak buat macam mana? Okay, seperti yang saya sebut tadi, tuliskan nombor 96 ni dekat tengah-tengah buku atau kertas kamu. Lepas tu kamu buat macam ni. 2 garis begini. Lepas tu kamu ambil lah apa-apa nombor yang kamu rasa 96. Apa darab apa dapat 96. Okay, saya nak ambil nombor 16 lah. 6 darab 16. Kalau kamu nak ambil nombor 8 pun boleh juga. Tapi saya nak ambil nombor 6 lah. 6 dengan 16. Nanti saya tunjuk kat cara lain pula. 96, 6 darab 16. Okey, 6. Apa darab apa dapat 6? Naraikan dulu. Semua nombor perdana kat atas ni. Okey, 6. 2 darab 3. Okey, kalau 16, macam mana dapat 16? 4 darab 4. Okey, 4 ni masih bukan nombor perdana. Maka kita kira 4. Apa darab apa dapat 4? Okey, 2 darab 2. 4. 2 darab 2 lagi. Jadi, dekat sini saya akan bulatkan semua nombor perdana yang duduk bawah sekali. Jadi, 96 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey. Dapat tak? Okey, cikgu saya tak maulah 6 darab 16, saya nak 8. Boleh. Saya tulis kat tepi ni untuk supaya kamu tahu. Okey, kalau kita tak mau 6, sebenarnya ada banyak nombor yang boleh buat. Okey, katalah kamu nak 8.
8 darab 12. Macam mana kamu nak tahu nombor ni? Main teka-teka je kamu. Teka-teka je lah kamu ambil kalkulator. Lepas tu kamu bahagilah. Dengan nombor apa yang kamu rasa-rasa macam agak-agak macam kena kan. Okay, macam ni saya bahagi dengan 8. Okay, 8. Apa darab apa dapat 8? 4 darab 2. 12. 4 darab 3. Okay, 4. 2 darab 2. Okay, 2 ni dah memang nombor perdana. Kita tak exit dah. Okay, 4 kat sini 2 darab 2 lagi 3 dah memang nombor perdana. Jadi kat sini yang saya bulat ni lah kamu kena tulis semula. Jadi kamu kena tulis lah macam ni. 2 darab 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Itulah pemfaktoran perdana bagi nombor 96. Okey. Itu saja untuk saya pada hari ini. Terima kasih. Okay, next kita akan belajar tentang faktor sepunya dan juga faktor sepunya terbesar. Stay tune. Jangan uh, harap kamu fahamlah apa yang cikgu ajar hari ini. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.